Menurut Kamus Dewan edisi keempat, buli ini boleh didefinisikan sebagai tindakan yang mempermainkan dan mendera seseorang untuk mendapatkan keseronokan dan melihat orang itu dalam kesakitan. Dari segi kamus Wikipedia pula, buli ini merupakan semata-mata menunjukkan kuatan, menggetak atau mencederakan orang yang lemah berbanding si pelaku dengan mengasari atau mendera mangsanya. Kemudian, buli ini dia merujuk kepada tingkah laku yang agresif, sama ada dalam bentuk fizikal atau psikologikal. Menurut dan Always Professor Psychology 2007, buli adalah satu bentuk ketidakselesaan untuk memalukan pelajar yang lebih lemah daripada pelajar yang lebih berkuasa. Datin Dr. Noran Fauzah berkata di dalam laman web utusan online yang bertajuk 4 langkah halang perbuatan buli, menerangkan bahawa contoh-contoh buli fizikal ialah menolak, menampar atau memeras ugut daripada beberapa kes yang pernah dilaporkan. Ini bukan sahaja melibatkan pelajar lelaki, tetapi pelajar perempuan juga. Menurut kajian Encik Erickson, pelajar sekolah menengah yang berlingkungan umur 12 tahun hingga 18 tahun merupakan pelajar yang sedang mencari identiti diri dan mudah terpengaruh dengan rakan sebaya. Oleh itu, Lam Tie berpendapat masalah buli amat serius kerana statistik Kementerian Pendidikan menunjukkan terdapat lebih daripada 14,000 kes buli di sekolah-sekolah di seluruh negara antara tahun 2012 hingga 2015 dan sebahagian besar melibatkan penderaan fizikal. Oleh itu, isu buli ini perlulah dipandang serius bagi mengelakkan hal sebegini menjadi punca runtuhnya sasiah hidup pelajar. Buli mental melibatkan perasaan serta emosi seseorang individu. Lebih banyak berlaku di institusi pengajian melibatkan senior dan junior. Terjadi melalui perkataan dan sikap yang boleh menyebabkan individu tertekan, emosi dan hilang keyakinan diri. Buli fizikal melibatkan perbuatan. Buli fizikal hendaklah dihentikan dengan segera, kerana kadang-kadang ia akan berakhir dengan keadaan tragis seperti kematian. Buli cyber. Gejala buli melalui alam cyber dilakukan melalui gadget yang canggih seperti telefon pintar dan komputer. Merupakan satu amalan komunikasi melalui teknologi yang bertujuan untuk mengecam melalui perkataan negatif. Dunia yang semakin moden menyebabkan masyarakat berubah dari segi amalan, budaya serta pertuturan. Buli jalanan dilakukan oleh golongan yang tidak bertanggungjawab di atas jalan raya. Contohnya, memandu kenderaan secara berbahaya berkemungkinan menyebabkan kemalangan, bertolak belakang dengan prinsip rukun negara, iaitu keluhuran perlembagaan. Faktor pertama yang boleh difokuskan adalah kurangnya perhatian dan kasih sayang daripada ibu bapa. Perkara ini boleh berlaku kerana ibu bapa terlalu sibuk dengan kerjaya yang mereka kecapi sehingga menyebabkan mereka mengabaikan anak-anak hingga anak-anak mereka merasakan diri mereka kurang perhatian daripada ibu bapa mereka sendiri. Oleh sebab itu, anak-anak lebih suka memendam perasaan sendiri dan ingin meluahkan perasaan mereka melalui cara negatif di sekolah, iaitu seperti membuli rakan mereka. Faktor yang kedua adalah kurangnya didikan agama dan dalam sesebuah keluarga. Secara amnya kita mengetahui termaktub di dalam rukun negara yang mana berbunyi kepercayaan kepada Tuhan, menjelaskan bahawa melalui kepercayaan beragama yang betul boleh menjadi negara dan bangsa yang berdaulat. Oleh itu, kurangnya didikan agama dalam keluarga menyebabkan mereka lebih mudah terjebak dengan kegiatan yang tidak bermula. Selain itu, faktor yang ketiga adalah faktor pengaruh rakan sebaya. Mustafa Fahmi pernah berkata, remaja cenderung menuruti tingkah laku mengikuti rakan-rakan mereka dalam suatu kelompok. Daripada kata-kata beliau, kita boleh membuat kesimpulan bahawa pelajar pada fasa pertengahan umur mereka lebih menginginkan keseronokan. Seorang tokoh yang dikenali dengan nama panggilan Hamka kata, hairan melihat setiap hari orang menyisir rambutnya tetapi tidak pernah mencuci otaknya, memperkemaskan dadanya tetapi tidak mencuci hatinya, digosok kasutnya tetapi tidak akalnya. Daripada kata-kata beliau, kita boleh membuktikan bahawa remaja dini hari hanya mementingkan
keseronokan. Seterusnya, faktor media massa juga boleh diketengahkan bagi isu buli, yang mana media massa merupakan salah satu platform bagi remaja untuk menghabiskan masa lapang mereka, yang kita ketahui bahawa setiap aplikasi tidak kesemua mereka sepenuhnya ditapis sebelum dipaparkan kepada khalayak umum. Oleh sebab itu, para remaja dini hari lebih mudah terpengaruh dan ingin melakukan perkara yang menunjukkan aksi-aksi keganasan untuk merasakan diri mereka dipandang tinggi oleh para pengguna yang lain. Akhir sekali, faktor yang terakhir adalah lemahnya sistem undang-undang di sekolah. Dalam rukun negara juga ada terungkap satu baris rukun negara yang mana berbunyi penghuluran perlembagaan, yang mana kita ketahui setiap sekolah mempunyai sistem undang-undangnya tersendiri, yang mana jikalau lemahnya sistem undang-undang di sekolah menyebabkan para pelajar lebih mudah untuk melanggar peraturan yang ditetapkan di sekolah. Seterusnya, cadangan dan cara penyelesaian. Cara penyelesaian pertama, ibu bapa mestilah mengadakan hubungan interaksi secara berterusan bagi membina kepercayaan seorang anak dalam menerima kasih sayang ibu bapa. Seterusnya, ibu bapa perlu memainkan peranan yang penting dalam memberikan keperluan rohani dan didikan agama yang sempurna kepada anak-anak mereka. Seterusnya, untuk faktor yang ketiga adalah ibu bapa mestilah memainkan peranan yang penting untuk mengawasi anak-anak menonton televisyen yang memaparkan adegan-adegan yang ganas. Seterusnya, untuk faktor pengaruh rakan sebaya, para pelajar juga haruslah peka dan bijak dalam memilih rakan sebaya. Hal ini kita ketahui bahawa setiap manusia telah dikurniakan akal fikiran. Oleh itu, setiap keputusan bergantung kepada diri kita sendiri untuk memilih sama ada baik atau buruk sesuatu perkara. Akhir sekali adalah pihak berwajib haruslah memperkenalkan sistem undang-undang di sekolah dengan lebih terperinci supaya pelajar boleh menerapkannya semasa di alam persekolahan mereka. Nilai-nilai yang terdapat dalam gejala buli ini, yang pertamanya adalah nilai hemah tinggi, di mana terdapat pelbagai nilai yang boleh kita amalkan dalam mencapai keseimbangan pemikiran tentang gejala buli pada masa ini. Nilai-nilai yang dibincang ini lebih menjurus kepada yang diperkenalkan oleh Sigmund Freud. Bahagian utama teori ini membincangkan tahap-tahap aktiviti mental. Teori ini menyimpulkan bahawa terdapat tahap-tahap pemikiran manusia iaitu kesedaran, keprasedaran dan kesedaran. Ketidaksedaran merupakan sikap, perasaan dan fikiran yang tidak mampu dikawal oleh kemahuan seseorang. Keprasedaran pula bermaksud persepsi atau keadaan yang hanya sedar untuk sementara waktu. Kesedaran merupakan tahap secara langsung tersedia bagi kita. Dalam hal ini perlu wujud dalam diri kita hemah yang tinggi dalam mengawal sikap kita dalam keadaan yang tidak sedar. Nilai yang kedua adalah nilai kesabaran menghadapi situasi. Teori psikoanalitik melihat keagresifan adalah naluri semula jadi manusia. Menurut teori psikoanalisis, struktur personality individu terdiri daripada ID, ego dan superego. Pendorong kepada tingkah laku dan sifat keagresifan ialah ID. Ego pula berfungsi sebagai pemikiran untuk menilai secara tepat keadaan persekitaran. Ego merupakan pengimbang di antara ID dan superego. Dalam usaha untuk memenuhi fungsi adaptasi ini, ego mesti berupaya mengukuhkan penaguhan kepuasan impuls untuk mempertahankan diri daripada impuls-impuls yang tidak dijangkakan, yang di luar jangkaan kita. Konflik dalam kehidupan akan mewujudkan kebimbangan. Kebimbangan ini akan dihadapi oleh individu dengan menggunakan mekanisme bela diri seperti silat dan sebagainya. Hal ini memperlihatkan bahawa pentingnya nilai kesabaran dan dalam diri kita untuk terus bertahan supaya tidak terlibat dalam gejala buli. Justru itu, kita mestilah memahami konsep seni bela diri ini yang mestilah digunakan untuk mempertahankan diri dan bukannya sebagai perisai untuk membuli. Nilai yang ketiga adalah nilai kasih sayang. Latar belakang keluarga yang mempunyai pelbagai masalah seperti kurangnya interaksi sosial di antara keluarga, pengukuhan terhadap tingkah laku agresif, ketidakcekalan serta kaedah disiplin yang lemah mempengaruhi tingkah laku kanak-kanak untuk menjadi pembuli. Pengalaman lampau yang sebagai masa buli akan mempengaruhi masa buli untuk menjadi pembuli. Nilai kasih sayang dalam kalangan keluarga sewajarnya diketengahkan dalam usaha mencegah gejala buli. So, kaitan dengan rukun negara, fokuskan pada prinsip rukun negara yang kelima, iaitu kesopanan dan kesusilaan, yang mana kita perlulah sopan di antara satu sama dan kesusilaan di antara kita semua. Daripada situ, kita perlulah menghormati undang-undang yang ada
untuk tidak terlibat dalam gejala buli. Kesimpulan untuk isu gejala buli ini, kes buli perlulah diberi perhatian oleh pihak berwajib, umumnya kepada keluarga. Gejala buli lebih cenderung memberi masalah yang serius di masa hadapan kalau tidak dicegah daripada awalnya. Kehidupan yang harmoni perlulah diberi keutamaan untuk mencapai keseimbangan dalam kehidupan. Langkah-langkah pencegahan perlu diambil daripada awal gejala kerana buli memberi kesan yang panjang kepada mangsa. Itu saja untuk kesimpulan isu gejala buli.